Wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita di dalam ruangan tuition online Perlis Mengaji. Saya Cikgu Sharifah Aziah, guru cemerlang sains dari Sekolah Kebangsaan Sena Perlis. Terlebih dahulu saya ingin memohon maaf di atas masalah teknikal, membuatkan kelas kita terpaksa ditangguhkan sedikit. Okey. Alhamdulillah jodoh kita panjang tapi penuh berliku. Okey, so untuk hari ini kita akan fokuskan untuk topik buruj, penguasaan fakta melalui lagu untuk topik buruj sains tahun 6. Okey. Apa yang akan kita fokuskan untuk topik ini ialah, okey, dia tak banyak okey, konten dia tak banyak tetapi dia perlu kamu mengingat semua fakta-fakta tentang buruj ini. Jadi apa yang perlu kamu tahu ialah, yang pertama adalah maksud buruj, yang kedua jenis buruj, bentuknya dan bulan kemunculannya, iaitu bila munculnya buruj ini, serta akhir sekali kegunaan buruj pada zaman dahulu. Okey. Jadi aktiviti kita seperti biasa, kita akan mendengar lagu, okey, boleh menyanyi sekali, dan kemudian kita akan mencari maklumat atau isi penting dalam nota lirik dan buku teks, membina pengurusan grafik untuk topik buruj, dan juga menjawab kuis ringkas untuk topik ini. So, cikgu harap kamu dah bersedia. Apa yang kamu perlukan? Okey, memandangkan ini adalah topik tahun 6 yang kita belum belajar lagi, kita harapkan hari ini kita dapat cover semua untuk topik buruj ini. Jadi, bersiap sedia dengan buku teks sains tahun 6 kamu. Boleh buka muka surat 177 hingga 188. Okey, sedia dengan mata, telinga, tangan dan juga mulut kamu. Okey, jangan lupa senyum. Okey, dan kali ni cikgu belanja kamu ABC, air batu campur. Okey, yang ada ais krim, ada buah-buahan, ada. Sedap. Okey, alright. So, untuk kali ni cikgu telah memilih satu lagu yang mungkin kamu anak-anak dia tak berapa nak familiar. Okey, sebab ni adalah lagu lama tetapi melodinya catchy, melodinya sesuai untuk buruj ini sebagai nota. Jadi kita boleh dengar sama-sama. Okey, untuk first time mungkin tak biasa tapi tak apa, insya-Allah nanti cikgu akan muat naik di dalam channel YouTube cikgu untuk kita nyanyi sama-sama. Okey, sedia? Cikgu play 1 2 3. Okay. Ada empat semua, buruj penuh kisah.
Okey. Okey, itu saja. Alright, jangan lupa jenguk-jenguk dan subscribe channel YouTube Cikgu, Cikgu Sharifah Aziah untuk lebih banyak video perkongsian. Baik, ini adalah lirik lagu penuh ataupun nota penuh untuk topik buruj. Okey, banyak kan? Kita masuk. Perkara pertama tentang maksud buruj. Dia biasa memang dalam setiap topik, kalau kamu sedar, okey, dalam setiap topik yang kamu baru nak belajar, benda pertama yang mesti kita tahu adalah maksud ataupun istilah ataupun definisi. Okey? Jadi apakah yang dimaksudkan dengan buruj? Okey, kita lihat lirik yang pertama Okey. Lihat bintang di sana berkelipan di angkasa, punya corak tertentu. Cikgu nyanyi sikit Okey. Alright, so daripada lirik ni ada tak kita dapat poin ataupun isi penting untuk menjawab persoalan apakah yang dimaksudkan dengan buruj? Okey, kita lihat. Okey, nampak tak perkataan bintang? Okey, dan mempunyai corak tertentu. Tapi di sini dia ada satu perkataan yang memang tinggallah kan? Okey, di mana kamu perlu memahami maksud buruj, bezanya dengan bintang biasa. Okey, matahari pun adalah bintang. Tetapi kenapa matahari tidak dipanggil sebagai buruj? Okey, kita tengok di sini. Boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 179. Okey, ada jumpa tak maksud buruj? Okey, perhatikan di skrin. Jumpa? Okey, buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Perkataan gugusan, okey, bermaksud sekumpulan. Bintang ada banyak. Kita boleh nampak di langit bintang memang ada banyak, berjuta-juta. Kan? Tetapi buruj ni dia adalah satu kumpulan bintang yang dia duduk dekat-dekat, okey, dan dia membentuk corak tertentu dan kita boleh lihat dia pada waktu malam dekat langit. Okay, tapi kalau bintang itu dia satu dia saja dan dia tidak membentuk apa-apa corak, maka kita tak panggil dia sebagai buruj. Okay. Alright. Jadi kita tahu maksud buruj ialah gugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit malam. Kalau kamu perasan, cikgu dah warnakan dengan beberapa perkataan tu dengan warna kuning. Kenapa Okey. Ayat definisi kalau dalam buku ke apa memang panjang. Okey, jadi cabaran untuk kita mengingat poin-poin itu. Jadi apa yang cikgu highlight dengan color kuning tu adalah poin ataupun isi penting yang perlu ada di dalam maksud buruj. Gugusan bintang, corak tertentu, langit malam. So benda tiga ni mesti ada di dalam ayat kamu sekiranya kamu ditanya, apakah yang dimaksudkan dengan buruj. Okey. So, di sini pengurusan grafik. Macam biasa, kita buat apa yang kita selesa sebab kita yang akan menggunakannya untuk ulang kaji. Alright So, di sini cikgu letakkan dalam bentuk jadual. Boleh juga dalam bentuk peta pokok, peta buih atau mana-mana peta minda yang kamu suka. Bergantung kepada kamu, bergantung kepada kreativiti kamu. Jadi, dah menjawab persoalan apakah yang dimaksudkan dengan buruj. So, kita isi di situ gugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit malam. Seterusnya, ada berapa jenis buruj, apa bentuk-bentuknya dan bila dia muncul? Kita lihat jenis-jenis buruj dulu Menurut NASA, National Aeronautics and Space Administration Amerika Syarikat ada 88 buruj yang telah dikenal pasti secara rasmi. 88 tu banyak Tapi kita untuk konten sains tahun 6, kita hanya perlu mengenal 4. Ada 4 semua buruj perlu kita tahu. Muncul bulan berbeza. So nampak ada 4. Dan setiap buruj ni muncul pada bulan yang berbeza. Jadi, rujuk kepada nota yang telah cikgu sediakan. Nampak tak? Dapat tak kamu cari nama 4 buruj-buruj tersebut?
Okey, dapat tak? Okey. Cuba tengok. Ada banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perenggan. 6 rangkap. Okey. Okey. Jumpa. Buruj biduk. Yang kedua. Buruj pari. Seterusnya. Buruj Scorpio. Dan akhir sekali. Buruj berlantik. So, kita akan berbincang, membincangkan tentang keempat-empat buruj ini. Bagaimana bentuknya, bilakah kemunculannya, apa fungsinya. So, kita dapat biduk, pari, Scorpio dan berlantik. Alright. Ada buruj biduk, tunjuk ke utara. Bentuk macam senduk. Okey, di sini tentang buruj biduk. Di mana arah yang ditunjuk dan apakah bentuknya? Okey, kita boleh tengok dia tunjuk ke arah utara. Dan bentuknya macam senduk. Okey, kita perlu mengenal bentuk-bentuk buruj. Sebab kadang-kadang kalau soalan latihan ke apa ke, dia akan bagi bentuk saja tapi dia tak bagi nama. Dia tanya apakah nama bentuk, apakah nama buruj ini? Kan? Apakah arah yang ditunjukkan oleh buruj ini? Maknanya kita kena mengenal pasti dia. So bagaimana nak mengenal pasti bentuk, bagaimana nak mengenal pasti buruj itu? So kita lihat bentuk. Jadi macam mana yang dikatakan sebagai bentuk biduk, biduk tu macam senduk tu? Okey, tengok di sini. Okey, nampak tak dia punya pemegang senduk tu yang duk masak tu kan? Okey, dan di sini di tempat dia nak cedok tu. Okey, dan perhatikan arah yang ditunjukkan utaranya di sini. Kita dah belajar tentang arah mata angin Okey, arah mata angin di mana utara di sebelah atas, selatan di bawah. Okey, untuk buruj ni, arah yang ditunjukkan 2 je. Dalam 4-4 ni dia hanya ada 2 saja arah yang ditunjuk. Kalau tidak utara, dia selatan. So kita lihat yang mana yang tunjukkan arah utara, yang mana tunjukkan arah selatan. Okey. So dapat biduk bentuknya seperti senduk. Kita mesti tahu untuk melakarkannya. Okey, arah yang ditunjuk adalah utara. Dan bila dia muncul, kita tunggu selepas ini. Okey, kita teruskan di sini. Dan buruj pari tunjuk ke selatan, April sehingga Jun. Okey, seterusnya tentang buruj pari. Di manakah arah yang ditunjuk oleh buruj pari? Dapat tak? Dapat. Terus tunjuk ke selatan. Dan dia muncul pada bulan April hingga Jun. April, Mei, Jun. 3 bulan ni. Okey, kita lihat bentuk buruj pari. Kenapa dipanggil sebagai pari? Cuba tengok. Okey, dan arah dia selatan dia tunjuk arah selatan. Okey. Kalau tadi biduk dia tunjuk utara, so pari dia tunjuk selatan. Okey, kenapa cikgu panggil kenapa cikgu susun macam ni Okey, kenapa cikgu mulakan dengan biduk lepas tu pari? Kalau kamu lihat buku teks kamu dia mula dengan melantik kan? Tapi cikgu lebih suka menyusun buruj-buruj ini mengikut turutan kemunculan dia supaya mudah untuk kita mengingat. Jadi tengok bulan April hingga Jun. Bukan sahaja pari tetapi biduk pun sama. Okey, dan lihat begini bagaimana buruj itu dinamakan sebagai buruj pari. Lihat, ada tak bentuk macam pari? Okey, kita boleh nampak dia punya ni. Dan selain tu, bentuk buruj pari juga kelihatan seperti layang. Jadi kita boleh gunakan cara ni lah. Kalau nampak aja buruj tu seperti layang-layang, maknanya itu adalah buruj pari. Ataupun nampak dia macam ikan pari, so itu adalah buruj pari. Okey, selain tu ada juga yang mengenalnya dalam bentuk salib. Okey, so pari bentuk seperti ikan pari, tunjuk arah selatan dan munculnya pada April hingga Jun. Kedua-duanya, biduk dan pari ini muncul pada bulan yang sama. Sebab tu cikgu susun dia berdekatan. Okey, anggap dia sebagai kembar. Okey, cuma satu tunjuk ke arah utara, satu lagi tunjuk ke arah selatan. Dan bentuk masing-masing pun berbeza. Okey, tengok pula tentang buruj yang seterusnya. Okey, bulan Jun hingga Ogos muncul pula buruj Scorpio, tanda
musim menuai. Okey. Selepas saja kedua-dua buruj tadi, okey, biduk dengan pari ni, okey, sampai bulan Jun kan. Okey. Lepas aja dia beredar, kita tak nampak dah dia, kita akan terus nampak buruj ni. Okey. Iaitu buruj Scorpio. Mula dengan bulan Jun hingga bulan Ogos. 3 bulan juga. Jun, Julai, Ogos. 3 bulan. Okey. Dan apakah tandanya? Dia tak tunjuk arah. Kalau buruj Scorpio, dia menunjukkan ataupun sebagai petanda kepada petani-petani pada zaman dulu untuk menunjukkan bahawa musim menuai dah bermula dan juga musim menanam. Okey. Dan lihat bentuk Scorpio. Okey. Kenapa dinamakan sebagai Scorpio? Kalau dalam bahasa Inggeris, okey, buruj ni dikenali sebagai scorpion. Okey, iaitu bentuk seperti kala jengking. So kalau kita tengok dekat sini kala jengking ada ekor cunggit gini kan? Okey. Dan cara nak lukis pun macam itulah. Okey, buat ekor dia macam ni. Ni kepala dia. Okey. So ini adalah buruj Scorpio. So dapat buruj Scorpio bentuk seperti kala jengking, kena tahu lukis. Okey, arah tak ada, yang ditunjukkan tu tak ada. Okey, dan bulan kemunculannya adalah Jun hingga Ogos. Okey, dan seterusnya. Okey. Lepas itu berlantik, bentuknya macam pemburu, tunjuk arah utara. Okey, lepas tu buruj berlantik. Lepas je Scorpio, dah tak nampak Scorpio, kita akan nampak berlantik, tapi dia selang sikit lah, beberapa bulan. Okey, bagaimana cara untuk kita mengenal buruj berlantik? Bentuknya seperti pemburu, pemburu tengah pegang panah. Okey, dan arah yang ditunjukkan ialah arah utara. So kita lihat berlantik ni, okey, macam mana kenal ni, pemburu dia ketang mana ni? Okey, ini baju dia, ni tali pinggang dia, ni skirt dia. Orang dulu-dulu kan. Okey, kalau kamu tengok cerita zaman dulu-dulu kan, pahlawan-pahlawan Rom apa tu semua tu, gladiator tu, semua pakai skirt kan. Okey. Alright. So ini panah dia, ini tangan dia. Okey. Ini adalah berlantik. Okey. Dan di mana arah utara? Kita tahu arah utara ke atas kan? Maknanya dekat dia punya leher tu. Okey. Oh, buruj berlantik munculnya Disember sehingga Februari, pada pinggangnya tunjuk arah kiblat mengarah ke barat. Buruj berlantik, bilakah dia muncul? Disember hingga Februari. Bulan 12, bulan 1, bulan 2. 3 bulan juga. Okey, dan di sini ada extra information yang ada di dalam buku teks. Pada pinggangnya menunjukkan arah kiblat untuk orang Islam, okey, yang menunaikan solat. Dan of course lah, kita punya arah kiblat adalah menghadap ke barat. Okey, klik info pada muka surat 184 buku teks kamu ada menyatakan maklumat ini. Okey. So kita dapat berlantik bentuknya seperti pemburu. Okey, dan arah yang ditunjukkan ialah utara. Dan bila dia muncul? Dari bulan Disember hingga Februari. Okey, seterusnya bagaimana kita nak mengingat turutan buruj ni, turutan kemunculan dia? Okey, cikgu gunakan kaedah mnemonik. Okey, kaedah mnemonik ni biasanya digunakan untuk mengingat poin-poin ataupun turutan yang perlu kita atur dia elok-elok. Kalau kamu biasa guna Ultraman ziarah bumi menentang makhluk zalim untuk negara. Apa benda tu? Atau Umi Zura beli makanan monyet zoo untuk Nabil. Ini adalah mnemonik, di mana huruf pangkal bagi setiap perkataan yang cikgu sebut itu adalah huruf pangkal kepada planet-planet mengikut turutannya di dalam sistem Suria. Bermula daripada yang paling dekat dengan matahari hinggalah yang paling jauh dengan matahari. So bagaimana kita nak gunakan kaedah mnemonik untuk mengingat turutan buruj? Okey. Sebab sekarang ni PKP kan. Okey, so bila PKP semua boring. Okey, ataupun bila PKP semua bosan. Dah tak boleh nak keluar mana-mana kan, asyik makan je kan. Okey. So, kalau tengok yang perkataan yang cikgu warnakan dengan color merah. Bila? B. Okey, B itu untuk biduk. Okey, P.
pari. S, Scorpio. Dan B, berlantik. Mengikut turutan. Okey, bila PKP semua boring. Ingatlah kelas kita ni semasa PKP. So, turutan untuk kemunculan dia tu yang cikgu kata cikgu susun ikut turutan bulan kemunculan. So, untuk biduk dengan pari dia muncul pada bulan yang sama 4-6. Lepas tu Scorpio 6-8. 4-6-6-8. Dan kemudian yang last sekali tu berlantik di ujung sikit lah. 12-2. Okey, dengan nombor yang macam ni cikgu harap kita boleh ingat lah. Okey. 4-6-6-8-12-2. Bila PKP semua boring. Okey, bagaimana kita melakar buruj? Okey, kamu perlu ada kemahiran untuk melakar buruj. Okey, cikgu tunjukkan cara mudah saja untuk melakar buruj. 4 je buruj yang kita kena tahu. Dia tak perlu detail lah. Kalau untuk melakar ni, dia just kita bagi bentuk dia pun dah cukup. Okey, buruj yang pertama adalah buruj pari. Okey, buruj pari senang aja. Dia ada 4 bintang je. So macam tu. Okey, alright. So 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang. Okey. Dan arah yang ditunjuknya adalah selatan. Okey, ini adalah buruj pari. Senang je buat cross je. Okey. Seterusnya buruj biduk. Banyak sasul hari ni. Okey. Bagaimana kita nak lukis buruj biduk? Bentuknya seperti senduk. Kan? So, lukis dulu dia punya pemegang. Lepas tu dia punya cedok dia tu. Okey, dekat ujung ni ada satu. Okey, dan ingat di manakah kedudukan arah utara yang ditunjukkan? Di sini. Okey. Okey. Seterusnya buruj Scorpio. Okey, Scorpio. Ingat tadi bentuk seperti kala jengking. Okey, ada ekor cunggit Okey, kat sini kepala dia. Sini ekor dia. Okey. So, buruj Scorpio. Dan akhir sekali buruj berlantik. Bentuknya macam pemburu. Okey, macam mana nak lakar dengan simple? Okey, mula-mula lukis baju dia. Okey, lepas tu lukis tali pinggang dia. Lepas tu lukis skirt dia. Lepas tu tangan dia pegang panah. Lepas tu tangan dia kat sini duk mengangkat macam ni. Okey, so ini adalah buruj berlantik dan arah ditunjukkan ke atas. Okey, senang kan? Okey. Ingat bentuk-bentuk macam ni, okey, praktis diri untuk melukis. Baik. Okey. Kita kenalkan dengan perkataan hemisfera. Okey, apakah maksud hemisfera ni? Okay. Kedudukan Malaysia terletak di garisan khatulistiwa. Jadi kita dapat melihat buruj di kedua-dua hemisfera utara dan hemisfera selatan. Bagaimana ni? Apa benda hemisfera ni? Okey. Okey, kita baca dulu petikan dalam buku teks. Buruj biduk ialah gugusan 7 bintang. Buruj ini membentuk corak seperti gayung atau senduk dengan tangkainya. Muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera utara. Okey. So biduk, senang je nak ingat. Kalau biduk ditunjuk arah utara, so dia muncul di hemisfera utara. So kita boleh lihat dia di hemisfera utara. Bagaimana dengan buruj pari? Buruj pari dia tunjuk ke arah selatan. Jadi rasa-rasa kita dapat lihat dia di hemisfera yang mana? Ada jumpa tak perkataan? Ada? Okey, hemisfera selatan. Okey, seterusnya. Okey, buruj Scorpio. Dekat mana kita boleh lihat dia? Di hemisfera selatan. Tapi dia tak tunjuk arah selatan. Dia hanya dapat dilihat atau muncul di hemisfera selatan. Okey, akhir sekali buruj berlantik. Okey, buruj berlantik berada di antara hemisfera utara dan selatan. Di tengah-tengah. Jadi di mana khatulistiwa tu? Di manakah kedudukan Malaysia yang dikatakan berada di atas garisan khatulistiwa? Di tengah-tengah ni. Okey, di tengah-tengah tu. Dan di atas adalah hemisfera utara, di bawah adalah hemisfera selatan. Maknanya bahagian bumi kita tu terbahagi kepada 4 sebenarnya. Dia ada hemisfera barat dengan timur sekali. Okey ya. Apakah kegunaan buruj pada zaman dahulu? Okey. Kita lihat buku teks muka surat 184. Kalau daripada lirik lagu cikgu tu ada tulis kegunaan, tapi kita kena fahamkan lirik tu dulu baru kita dapat
Oh, itu adalah kegunaan buruj. So, sebelum terciptanya kompas dan kalender, manusia berpandukan buruj-buruj di langit sebagai petunjuk arah. Untuk perjalanan, untuk pelayaran dan untuk pertanian. So, untuk orang yang berjalan atau mengembara, sama ada di padang pasir ataupun di tempat-tempat yang langitnya terbuka. Okey? Ataupun semasa berlayar di laut. Mereka menggunakan buruj untuk menentukan arah. Contohnya nak pergi ke arah utara, dia akan tengok di mana biduk. Okey, biduk. Oh, biduk tu arah ke sana kan. So, dia akan menuju ke sana. Tapi kalau dia ternampak buruj pari, boleh tak dia tentukan untuk ke utara? Sebab pari dia tunjuk ke selatan. Tapi kita tahulah kalau pari tunjuk ke selatan, selatan lawannya utara. Jadi masih boleh digunakan untuk menunjukkan arah utara. Okey. Bolehkah buruj digunakan untuk apabila kita sesat di dalam hutan belantara yang tebal? Boleh atau tidak? Okey, ini adalah soalan kebat menilai lah cikgu tanya kepada kamu ni. Okey, kamu sesat di dalam hutan belantara yang tebal pada waktu malam. Bolehkah kamu gunakan buruj untuk mencari arah? Boleh atau tidak? Okey. Buruj di langit. Okey. Hutan belantara penuh dengan pokok-pokok besar yang akan menutup pandangan kita. Jadi kita takkan boleh nampak buruj di langit tu, maka jawapannya tidak boleh. Okey. Alright. Seterusnya untuk pertanian pula, kita lihat kegunaannya dalam bidang pertanian. Kalau berdasarkan dialog itu, okey, petani-petani, okey, dia nampak buruj biduk sudah muncul, dia kata, lagi 2 bulan kita boleh start tanam tanaman. Okey. Kalau nampak pula buruj Scorpio, bila dah sampai musim menuai, dia nampak buruj Scorpio, dia tahu, okey, ini masanya untuk kita menuai hasil tanaman. Okey. So, apakah kegunaan buruj di sini? Pertama, sebagai petunjuk arah, dan kedua, sebagai petunjuk musim. Musim apa? Musim menanam dan menuai. Dan di sini juga cikgu dapatkan beberapa maklumat. Okey, biasanya Scorpio ni dia muncul pada musim panas. Okey, dalam dunia ni ada negara yang mengalami 4 musim. Kan, musim bunga, musim luruh, musim panas, musim sejuk. Jadi bila Scorpio ni kata ada sesetengah petani ni, okey, dia nampak okey muncul buruj Scorpio, maka mereka akan mula untuk menanam tanaman yang sesuai ditanam pada musim panas. Okey, contohnya timun, lobak merah, tomato, jagung dan lain-lain lah. Okey. Manakala kalau musim belantik pula, biasanya dia akan muncul pada musim sejuk. Bulan 12 kan, biasanya memang musim sejuk lah. Okey, dan antara tanaman yang sesuai ditanam semasa musim sejuk ialah asparagus, brokoli, kubis, kiwi dan banyak lagi lah. Okey, so itu adalah salah satu fungsi buruj untuk menunjukkan musim menanam dan menuai. Okey, dapat petunjuk arah satu, dan yang kedua petunjuk musim menanam dan menuai. Okey, apakah alatan moden yang digunakan sekarang yang sama fungsinya seperti buruj pada zaman dahulu? Lihat semula petikan dalam buku teks. Ayat atas sekali. Sebelum terciptanya kompas dan kalender. Okey, so kita dapatlah di sini sebenarnya alat moden adalah kompas dan kalender. Di mana kompas digunakan untuk menunjukkan arah, manakala kalender pula untuk menunjukkan musim-musim mengikut bulan dan hari. Okey, fikir sejenak. Mengapakah bintang-bintang sentiasa berubah kedudukannya seperti matahari dan bulan? Matahari kita tahu dia tidak bergerak Okey, planet-planet dan ahli-ahli sistem suria yang lain yang bergerak mengelilinginya. Tapi kenapa kita boleh nampak matahari kelihatan seakan bergerak-gerak? Okey, dan kita tahu matahari adalah bintang. Begitu juga dengan buruj-buruj. Maksudnya buruj dia tak bergerak mana-mana. Tapi kenapa kita lihat dia berbeza-beza? Kenapa bulan 12 sampai bulan 2 kita nampak belantik saja? Mana pergi Scorpio? Mana pergi biduk dan pari? Ke manakah? Okey. Alright. Yang ni. Buruj,
adalah bintang yang tidak bergerak tapi nampak berubah karena bumi beredar keliling matahari, hadap langit berbeza. Okey, menjawab tak persoalan di sini? Kenapa kita nampak buruj yang berbeza-beza sepanjang tahun? Okey, kerana bumi beredar mengelilingi matahari dan menghadap langit yang berbeza. Okey, alright. Okey, cikgu tunjukkan untuk lebih jelas. Okey. Okey, kita tahu bahawa ini matahari matahari. Okey, dan kita tahu bahawa bumi beredar mengelilingi matahari. Okey. Contohlah ni, contoh. Alright. Dan bahagian yang menghadap ni cerah. So yang ni malam kan? Okey, yang ni pun malam. Okey. So ketika mengelilingi matahari, okey, katakan yang ni bulan 4 hingga 6 kan? Kita nampak buruj biduk dan juga buruj apa tadi? Pari kan? Okey. So bahagian ni pada bulan 4 hingga 6 kita menghadap langit yang ada buruj biduk dan pari. Lepas tu bumi terus beredar. Okey. Bila tiba saja musim ataupun bulan 6 hingga bulan 8 ni, okey, di sini ada buruj Scorpio. Jadi bahagian bumi kita sedang menghadap langit yang ada buruj Scorpio. Okey, lepas tu pergi pula sampai ke bulan 12, sampailah bulan 2. Okey. Langit di sini kita ada buruj Belantik. So, bahagian bumi kita menghadap langit yang ada buruj Belantik dan begitulah seterusnya. Okey. Alright. Okey. Buruj-buruj lain selain daripada 4 buruj ni kalau dapatkan bayangannya okey, banyak buruj-buruj tersebut. Ada 88 kan? Ada banyak. So antaranya yang ni mungkin ada yang pernah dengar Capricorn, Aquarius, okey, Aries, Taurus, apa semua-semua ni, itu pun adalah buruj yang mengikut bulan kelahiran. Okey. Kenapa buruj tidak dapat dilihat pada waktu siang? Kenapa Jawapan dia kerana cahaya matahari pada waktu siang sangat terang. Okey. Sebab tu kita tak nampak, padahal dia ada je dekat langit tu. Tapi sebab dia kedudukannya sangat jauh kan, lebih jauh daripada matahari. Dan matahari adalah satu-satunya bintang yang terdapat dalam sistem suria. Okey, hari ni tak sempat nak sebab kita dah hampir kehabisan masa. Okey. Jadi sebenarnya tak sempat untuk kita main ni, tapi boleh ke? Okey. Cikgu kata boleh teruskan. Okey. Boleh tak kita teruskan untuk word wall? Okey. Yang ni lain sikit. Bukan Kahoot, bukan quizzes nah. Okey, 5 minit saja cikgu perlukan masa untuk kamu. Word wall ni nak buat macam mana? Word wall, sorry. Okey. Word wall, okey, kamu masuk ke Google. Okey. Type yang ni, alamat dia wordwall.net/resource/1449752. Okey, bila masuk tu, dapat masuk je terus klik start. Di situ ada level dia 1 sampai 5. Kamu boleh main terus. Okey, cikgu bagi masa 2 minit saja untuk siapa-siapa yang sempat main tu. Okey, lepas habis saja level 5 tu, okey, terus masukkan nama kamu untuk kita tengok siapakah yang menjuarai dalam leaderboard. Okey Boleh? Okey, boleh masuk. Okey, cikgu klik di sini. wordwall.net/resource/1449752.
Dia akan keluar terus paparan untuk kuis balloon pop buruj. Okey Cikgu rasa ada yang dah masuk. Okey, bolehlah cuba. Kita tekan start. Okey, level 1. Untuk siapa yang tak join boleh tengok dekat sini. Okey. Dia kereta api ni bukan kereta api elektrik. Dia bukan ETS. Dia kereta api zaman dulu-dulu tu. Okey, tunjuk arah selatan. Okey, buruj mana yang tunjuk arah selatan, kamu klik dekat dia punya balon dia tu. Tunjuk arah selatan. Okey. Kalau masuk dapat markah. Okey, kita teruskan dengan level 2. Okey, tunggu soalan. Okey. Fungsi buruj. Apakah fungsi buruj? Ingat fungsi buruj ada 2 kan? Okey? Tekan. Okey, masuk. Alright, dapat point. Kalau tak, habis, tak ada point. Alat moden penunjuk arah. Ada duit. Klik. Okey, dapat. Okay. Alat moden penunjuk arah. Okey. Terus ke level 3. Ini pilihan jawapan ni. Pari, biduk dan pari. Pari dan biduk. Scorpio. Okey. Soalannya. Muncul pada bulan April hingga Jun. Yang mana muncul pada bulan April hingga Jun? Pari dan biduk ke? Pari ke? Scorpio ke? Okey. Okey, ni cikgu nak cuba. Allah, tak dapat. Tak masuk. Duit. Tekan. Okey. Dapat 25 markah tu. Okey, apa jawapan? Muncul pada bulan April hingga Jun. Kena masukkan betul-betul. Kita punya aim tu kena tepat. Okey, tunjuk arah selatan. Ni tak masuk. Okey. Alright. Okey, masuk. Second atom dia, dia tolak markah. Muncul pada bulan Jun dan Ogos. Okey, ni bagi masa extra time. Muncul pada bulan Jun dan Ogos. Buruj apa ya? Okey. Okey, level complete. Dia bagi markah kita berapa? Okey, level 4. Soalannya, mengapa buruj yang berbeza dilihat sepanjang tahun? Kenapa ya? Dapat tak? Jawapannya? Cikgu nak try lah biduk dan pari. Jawapan yang salah. So, bila salah tak dapat markah. So, apakah jawapannya? Ini Okey. Kerana bumi mengelilingi matahari. Tunjuk arah selatan. Okey, dapat. Satu je dalam 4 buruj tu. Satu je yang tunjuk arah selatan. Muncul pada bulan Jun dan Ogos. Apa dia? Tak sempat. Cikgu nak buat salah boleh? Tak sempat juga. Okey, cikgu jawab biduk dan pari. Jatuh tak sempat juga. Okeylah, jawapan dia adalah Scorpio. Ni kan kalau cikgu jawab betul semua, ni cikgu yang dapat nombor 1. Ni nak bagi peluang kat yang lain-lain ni. Okey, level 5 level 5. The highest level last sekali. Tunjuk arah utara. Alat lepas. Okey. Tengok cikgu sendiri pun salah Alah Tunjuk arah utara. Akhirnya. 6 markah je dapat. Fungsi buruj. Okey. Muncul pada bulan April hingga Jun. Okey. Muncul pada bulan Disember hingga Februari. Okey, alright. So, bila dah habis ke 5 level, okey, dia akan paparkan markah kamu.
Banyak tu je. Okey, letakkan nama kamu dekat leaderboard. Okey, katakan nama Lulu. Okey. Nama Lulu, nama kucing. Okey. So di sini kita ada Mimi nombor 1, Yuyi nombor 2, Hasif Amsyah nombor 3, Mifzah nombor 4. Okey. So siapa yang menang tadi tu? Okey. Kita try lagi sekali. Sekejap. Tak adalah. Okey, so siapa yang menang tadi tu? Siapa? Hasif Amsyah tu tolong hubungi cikgu Alright. Okey, Adam Riz. Okey, Hasif Amsyah, cikgu nak lagi satu je sebab Mimi dengan Yuyi tu macam kenal je. Yang tu sebenarnya cikgu yang duk dummy tadi tu. Okey, so tak kira. Tak apa, kita cari lagi seorang. Okey, Adam Riz, Hasif Amsyah dengan seorang lagi. Ada tak? Sebab kita pun dah kesuntukan masa, dah overrun Okeylah. So takat tu saja. Okey, cikgu minta Adam Riz dengan Hasif Amsyah. Okey, sila hubungi cikgu untuk menuntut hadiah Alright, tahniah. Okey. Okey, well done untuk sesiapa yang telah join. Okey, word wall ni baru lagi kan, tapi dia ada banyak aktiviti yang menarik. Okey, jangan lupa join channel Quiz Science Online di aplikasi Telegram. Okey, subscribe YouTube channel cikgu, Cikgu Sharifah Azia. Okey, join group Facebook Galeri Cikgu Sharifah Azia serta lawati laman blog a4science.blogspot.com untuk perkongsian teknik-teknik menjawab. Okey, akhir kata, sekali lagi cikgu minta maaf atas kekurangan cikgu. Okey, jangan lupa duduk rumah, hapuskan COVID-19. Okey, thank you frontliners. Perlis mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.